Sahabat sejahtera, kumpulan kami akan membentangkan 48 iaitu tanggungjawab sosial. Sebelum memulakan penjelasan, izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan saya. Ketua kumpulan Wei Kian Lun, ahli kumpulan Tay Fong Ling, Moi Chi Lui, Yu Li He, Sida Menon dan saya Brian Lin Junyu. Dalam video ini, kami akan membentangkan tajuk kita mengikut 5 isi kandungan ini, iaitu pengenalan yang dibentangkan oleh Sida, peranan etikat dan peradaban dan mentokong, tanggungjawab sosial oleh Moi Chi Lui, tanggungjawab sosial sebagai rakyat dan ke atas alam sekitar oleh Wei Kian Lun, tanggungjawab sosial dalam dan luar negara serta organisasi atau korporat oleh Tay Fong Ling, kebaikan menjalankan dan tanggungjawab sosial oleh Moi Chi Lui serta kesimpulan oleh Yu Li He. Tanggungjawab sosial bermaksud seseorang itu menyedari bahawa pilihan atau keputusan yang tindakan seseorang akan mempengaruhi persekitaran di mana dia tinggal. Keputusan yang dibuat sebagai individu, pekerja, majikan, warga negara, profesional dan ahli politik mempunyai kesan kepada masyarakat dan persekitaran semula jadi. Tanggungjawab sosial juga merupakan sebahagian daripada etika kerana individu bertanggungjawab untuk memenuhi tugas fizik mereka. Semua peserta, sama ada mereka organisasi atau rakyat, diharapkan untuk bertindak demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan di bawah rangka kerja bertanggungjawab sosial yang beretika dan beradab. Tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu atau sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Peranan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial. Ini adalah membahagi 4 bahagian. Yang pertama ialah kejayaan dalam sesuatu program kemasyarakatan bergantung kepada sikap tanggungjawab semua ahlinya bagi melaksanakannya dengan jayanya. Penglibatan, sokongan, kerjasama dan rasa tanggungjawab ini memerlukan komitmen dan yang tinggi dan pengorbanan semua. Ia boleh disumbangkan melalui tenaga, pandangan atau lontaran idea maupun sumbangan kewangan mengikut kemampuan seseorang. Apa yang penting di sini ialah adanya kerjasama dan pengorbanan ahli untuk bagi untuk. Yang kedua ialah sikap pegang tentang kesusahan orang lain, menimbulkan keinsafan dan mencuit naluri keinsanan untuk menghulurkan bantuan yang sepatutnya mengikut apa yang termampu. Sikap mengambil peduli ini juga termasuk sifat terpuji yang digagalkan oleh agama tanpa mengira bangsa, darjat, keturunan, warna kulit, bangsa dan negara. Dengan sikap ini akan menghakisi sifat mementingkan diri sendiri. Yang ketiga ialah hidup bermasyarakat dalam menjadi salah satu daripada tuntutan naluri dan keperluan manusia. Tidak seorang yang boleh hidup tanpa ditemani oleh orang lain. Kehidupan bermasyarakat berhenti hidup berjanji tenaga, berorganisasi, bertema, bersaudara, berkasih sayang, bersatu pada, tolong-menolong dan seumpamanya. Yang keempat ialah tanggungjawab sosial secara umumnya ialah komitmen individu atau sesebuah organisasi untuk beroperasi secara ekonomik dan mengambil kira keadaan persekitaran sosial di sekeliling mereka. Membincangkan tanggungjawab sosial dalam 4 bentuk, iaitu sebagai rakyat, ke atas alam sekitar, dalam dan luar negara dan organisasi dan korporat.
Tanggungjawab sosial sebagai rakyat pertama ialah menjadi ejen moral dengan memastikan setiap tindakan yang dilakukan adalah mengikut etika yang baik tanpa perlu pengawasan oleh agensi penguatkuasaan luaran dan ancaman seperti hukuman atau tekanan masyarakat yang di sekeliling. Kedua ialah memupuk sikap bertanggungjawab dan amanah kerana individu yang mampu mengawal tindakannya dan tidak melanggar undang-undang negara dan etika kerja adalah manusia memiliki watak yang baik. Contohnya, utas Epik Liu yang merupakan penceramah bebas telah menghulurkan bantuan 10 tan keperluan asas kepada rakyat Sabah. Utas Epik Liu juga menyumbang bantuan dalam bentuk makanan kepada petugas di hospital. Tanggungjawab sosial ke atas alam sekitar pertama ialah manusia harus mengambil komited terhadap alam sekitar dengan menghasilkan keluaran yang mesra alam dan bermanfaat kepada pengguna. Kedua ialah isu pencemaran masih sukar diatasi kerana kegagalan berbagai pihak sama ada pengguna, peniaga dan masyarakat awam menghayati tanggungjawab sosial dalam menjaga atau memelihara alam sekitar. Contoh pencemaran air yang disebabkan pembuangan sisa-sisa kimia pencemaran amonia dan bahan cemar lain dari kilang-kilang ke sungai-sungai. Di antara kawasan yang teruk tercemar yang pernah dilaporkan ialah di kawasan Pasir Kudang iaitu Sungai Kim Kim dan Sungai Johor di Johor. Selain itu, tanggungjawab sosial dalam luar negara adalah negara Malaysia menyumbang bantuan kemanusiaan untuk menjadi salah satu agenda hak asasi manusia di dunia antarabangsa. Dengan ini, terdapat berbagai pertubuhan antarabangsa termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO yang terlibat. NGO sebagai suatu kuasa bermoral mempunyai beberapa ciri yang menjadi atau yang dianggapkan sebagai pertubuhan yang paling aktif memberi bantuan kemanusiaan kepada Palestin. Contohnya Viva Palestin Malaysia yang merupakan salah satu NGO Malaysia yang paling aktif di Palestin. Pemerhatian ke atas hak asasi manusia adalah sebahagian daripada pengurusan antarabangsa yang memberi tumpuan kepada kebebasan, keadilan dan kesejahteraan individu. Menurut The Office of the United Nations High Commission of Human Rights OHCHR, hak-hak yang wujud untuk semua manusia boleh ditarifkan sebagai hak asasi manusia tanpa mengira bangsa, jantina, tempat tinggal, negara asas atau teknik, agama, warna kulit, bahasa atau apa-apa faktor yang lain. Kemudian, tanggungjawab sosial terhadap organisasi atau korporat. Isi yang pertama adalah kewajipan mengurusan sesebuah organisasi untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan yang membantu dalam kebajikan dan kebaikan kepada masyarakat dan organisasi. Selain itu, tanggungjawab sosial korporat CSR yang bermaksud komitmen syarikat dan organisasi korporat terhadap keperluan sosial, sepertinya hak masyarakat, penjagaan alam sekitar, kebajikan para pekerja, hak-hak pengguna dan sebagainya. Akhir sekali, contohnya pihak kerajaan telah menyalurkan bantuan kewangan tambahan kepada rakyat Malaysia, iaitu bantuan perhatian nasional kepada golongan berpendapatan B40 dan M40 untuk menjagakan beban rakyat akibat pandemik COVID-19. Kebaikan menjalankan tanggungjawab sosial.
Ini adalah membahagi 4 bahagian. Yang pertama ialah melahirkan insan yang berhemat tinggi dan meningkatkan silaturahim antara atau sama lain. Yang kedua ialah mewujudkan alam sekitar yang bebas daripada pencemaran. Yang ketiga ialah meningkatkan imej negara Malaysia. Yang keempat ialah membantu meningkatkan imej organisasi dan jenama perniagaan dalam jangka masa panjang. Tanggungjawab sosial adalah kerangka etika dan ketamadunan yang meletakkan semua pihak, baik organisasi atau individu, mempunyai kewajiban untuk bertindak bagi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Keseimbangan antara peranan warga negara dan warga global menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi, pemeliharaan kebajikan masyarakat yang adil dan pemeliharaan alam sekitar yang mampan. Tanggungjawab sosial ini hanya akan berjaya direalisasikan jika setiap orang melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara bersungguh-sungguh dan ikhlas. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.